Okey, jadi selamat pagi cikgu ucapkan kepada pelajar 5 Zenon yang dapat masuk kelas pada hari ini. Okey, jadi awak jangan risau, untuk hari ini cikgu nak bincang satu soalan. Okey, soalan ni kalau ikutkan dalam teknik menjawab yang kita dah join hari tu kan, dah berapa siri dah sampai siri ketiga. Okey, cikgu bagi tahu awak bahawa topik kewangan ni antara topik yang banyak keluar dalam peperiksaan. Tapi dia bukan ini sajalah, sebab awak ada belajar sampai 4 bab, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi ini salah satunya, okey, yang awak dah belajar. Jadi kita tengok yang ni tentang kewangan kewangan. So siapa yang ada buku boleh rujuk muka surat 112. Okey, muka surat 112. Yang semalam cikgu dah suruh buat kan. Jadi cikgu harap yang dah ada buku, dia boleh buat dan boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya cikgu hari ni. Jadi pada hari ini kita tengok soalan nombor 11 ni. Okey, soalan ni markah dia 9 markah. Di mana bahagian B, kan cikgu bagi tahu hari tu, bahagian B ni dia ada 5 soalan, so satu soalan bernilai 9 markah. Okey, awak jangan risau, nampak soalan tu panjang kan, tapi sebenarnya tak susah sangat. Daripada 9 tu awak memang boleh dapat markah. Cikgu, kalau awak dapat 9/9 itu lagi baik. Tetapi kalau cikgu macam mana nak dapat sampai 9? Tak apa. At least awak dapat markah daripada bahagian ini. Jangan langsung tak jawab sebab takut tengok soalan dia panjang-panjang. Soalan yang panjang tu dia belum tentu dia susah. Awak kena baca sikit lah Okey, jadi kita tengok dekat sini. Sekejap cikgu naikkan. Kenapa dia? Okey. Berikut boleh nampak cikgu harap boleh jelas ni cikgu snap. Okey, berikut adalah pelan kewangan. Okey, ni pelan kewangan dan perbelanjaan sebenar Zainal dalam masa sebulan. Okey, dalam masa sebulan Sekejap ni cikgu tekan apa ni? Okey, dia ingin membeli pangsepuri. Okey, apa yang dimaksudkan pangsepuri? Pangsepuri ni macam dekat Villa Crystal tu. Siapa yang duduk Villa Crystal tu, itu pangsepuri lah. Dia macam rumah apa yang bertingkat-tingkat dan banyak tingkat kan. Itu kita panggil pangsepuri. Kenapa dia panggil pangsepuri, bukan panggil flat? Kalau flat tu dia lebih kecil. Okey, biasanya kalau flat tu mungkin bilik dia 2 ataupun sekarang dah ada 3 kot, tapi dia punya keluasan lebih kecil. Pangsepuri ni dia lebih besar daripada rumah flat, tapi dia punya pembinaan rumah dia tu samalah. Paling dekat dengan sekolah kita tu Villa Crystal tu lah yang depan sekolah. Itu panggil pangsepuri Jadi dia kata dia nak beli pangsepuri dengan harga RM150,000 dan membuat pinjaman bank selama 25 tahun. Ini maklumat-maklumat yang awak kena baca satu-satu Okey, dia perlu menjelaskan wang pendahuluan sebanyak 10% dalam masa setahun. Okey, dalam masa setahun dia kena settle 10% dari wang pendahuluan. Okey, jadi dekat sini dia dah buat pelan kewangan. Ini dia punya pelan kewangan. Ini perbelanjaan sebenar. Okey, so kita tengok gaji dia. Gaji dia RM3,000. Dia dapat gaji bulanan RM3,000. Dia sewa rumah RM350 sebulan. Okey, kemudian untuk bil elektrik, air dan telefon dalam pelan kewangan dia bercadang mesti sampai RM120 je. Okey, tetapi apa yang berlaku pada bulan beberapa bulan tu okey, ada yang nak tanya buka modul. Sekejap cikgu tengok. Yang ni nak cerita Zainal Zainal dia nak beli sebuah pangsepuri, okey, bernilai RM150,000 dengan membuat pinjaman bank selama 25 tahun. Dia perlu membayar sebanyak 10% dalam masa setahun. Okey, jadi ini adalah pelan kewangan yang dia buat. Okey, dan ini pula adalah perbelanjaan sebenar. Apa yang dia belanja bulan tersebut. So gaji dia RM3,000. So sewa rumah RM350. Tetapi bil air, telefon dengan elektrik dia berbeza. Kalau ikut pelan dia RM120. Tetapi sebenarnya dia dah guna RM145. Okey.
Kemudian makan minum. Makan minum dia plan hanya dia belanja RM400. Tetapi dia dah terlebih belanja RM550. Untuk cukai pendapatan sama, okey, ini memang tak ada perubahan. Ansuran motor ni pun sama, RM80, tetapi pengurusan diri berbeza. Pengurusan diri ni contoh mungkinlah dia nak beli shampoo ke, dia nak beli baju ataupun dia nak beli ubat gigi pada bulan tu kan. Okey, jadi kalau ikutkan bajet dia RM400 tetapi dia dah guna RM500. Okey. Kemudian ini pula simpanan RM300 dan baki selepas dia kira dia tolak RM3,000 ni, dia tolak dengan semua perbelanjaan ini, bakinya adalah RM1,295. Okey, sedangkan dalam perbelanjaan sebenar dia, baki dia hanya tinggal RM1,000. Okey, so ini kita belum pergi soalan. Ini kita baru tengok apa yang dia bagi. Untuk jawab soalan ni macam itulah. Awak tengok dia panjang kan, dia banyak tetapi sebenarnya tak susah. Awak nak faham table tu. Okey, setakat ni ada soalan tak? Cikgu belum pergi kat soalan, cikgu tanya. Awak ada soalan tak setakat ni? Okey tak? Ada soalan tak setakat ini? Okey, faham. Bagus Nagesh. Okey, yang lain okey? Okey, sebab tu cikgu cakap soalan ni awak jangan takut. Walaupun dia panjang kan, awak baca satu-satu soalan tu. Okey, bila awak baca betul-betul, tak ada benda, sebenarnya dia tak susah. Tu cikgu kata walaupun soalan tu panjang, awak jangan risau. Okey, so kita sambung. Okey, apa soalan yang dia tanya? Adakah Zainal dapat membayar wang pendahuluan, okey, dan memiliki pangsa puri baru? Bila awak tengok yang ni, agak-agak dia boleh tak bayar duit wang pendahuluan dia? Jadi macam mana kita nak kira? So, yang pertama awak kena tengoklah. Okey, yang pertama kena cari berapakah wang pendahuluan yang dia kena bayar. Okey, jadi wang pendahuluan yang perlu dibayar adalah dia kata 10% kan. Jadi 10% tu macam mana awak nak kira? Sekejap cikgu naikkan sikit. Okey, kalau 10% daripada 15,000 150,000 5,000 bermaksud 15,000. Okey. Company tu minta dia bayar 15,000 itu dalam masa setahun. Okey, ni setahun per year. Jadi 15 apa yang awak kena buat, 15,000 ni awak kena bahagi dengan 12. Okey, bahagi 12. So bila awak bahagi, awak akan dapat RM 1,250 sebulan. Okey, agak-agak awak berdasarkan yang kita dah tengok dekat atas ni, pelan kewangan dengan perbelanjaan sebenar dia, dia sebulan dia kena bayar 1,250. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, cikgu dah tani lah supaya nampak Okey, dia perlu ada satu bulan RM 1,250. Agak-agak awak dia mampu tak beli pangsa puri tu? Berdasarkan calculation 10% tadi dengan pelan kewangan dia, awak agak dia boleh beli tak? Siapa boleh jawab? Mampu. Macam mana? Macam mana dia boleh beli? Okey, dia punya gaji tadi balance dah tinggal 1,000 je. Hai Heng. Kenapa? Kenapa dia mampu? Dia duit belanja dia tinggal 1,000 je. Tetapi dia suruh dia mesti ada RM1,250. So macam mana? Macam mana awak kata dia mampu? Apa yang dia boleh buat? Kurangkan perbelanjaan sebenar untuk mendapatkan baki. Perbelanjaan sebenar dia dekat mana? Okey, kita tengok dekat sini Sekejap. Okey, perbelanjaan sebenar dia
Okey, so awak tengok dekat sini. Tadi cikgu ada bulatkan, okey, cikgu tak bulatkan semua. Okey, awak tengok dekat sini. Kalau Bellatrix ni mungkin susah sikit lah. Dia nak ni cuma dia mungkin kena kurangkan. Boleh juga dikurangkan dekat Bellatrix ni pun dia boleh kurangkan juga, okey? Tetapi mana yang dia memang boleh kurangkan dekat bil elektrik, air, telefon tu kadang-kadang satu benda yang contoh PKP ni lah kan. PKP ni memang kita duduk kat rumah. So bil air, bil elektrik memang akan meningkat. Tapi dekat mana dia boleh kurangkan? Di makan, minum. Okey, awak tengok dekat sini. Kalau ikutkan dia bajet 400 tetapi dia dah guna 550 bermaksud lebih 150. Jadi dekat makan minum ni sebenarnya kita sendiri pun kita boleh berjimat cermat. Contohlah kalau dia selalu makan dekat kedai apa semua kan, dia boleh kurangkan dengan memasak sendiri. Ataupun mungkin kalau dia selalu pergi beli makanan yang mahal-mahal, food panda je kan. Contoh dia beli Starbucks ke, dia beli McDonald ke, apa pizza, tak kisahlah apa-apa yang lebih mahal tu, mungkin dia boleh kurangkan dekat situ makan dan minum. Okey, kalau selalu dia asyik order air sedap-sedap kan, kalau Cool Block tu kan dah mahal kan. Air yang apa yang sedap-sedap tu lah, satu cawan dah RM10 lebih, kadang 12 13 kan. Mungkin dia boleh buat air sirap dekat rumah kan. Kalau air sirap kan lagi murah, beli beli sirap yang besar tu buat air. Okey, dekat situ. Itu dekat situ dia dah dapat untung RM150. Dekat sini dia boleh berjimat sebanyak RM100. Okey, dekat mana lagi? So kita tengok dekat sini pengurusan diri dekat sini kan. Dekat sini dia boleh dapat lagi RM100. Pengurusan diri macam cikgu cakap lah. Mungkin dia tak payahlah nak beli shampoo yang mahal-mahal kan. Kurangkan dekat situ. Ataupun ada beberapa perkara yang kalau contoh dia selalu beli baju mahal-mahal kan. Asyik Shopee je kan. Yang mahal-mahal tu mungkin dia boleh kurangkan bajet. So bila awak tambah dua dekat sini, 150 dengan 100 ni dia ada 1250. So sebenarnya Zainal ni dia boleh ataupun mampu untuk membeli apartmen baru itu. Boleh faham tak? Ada tak yang tak faham? Okey, so cikgu letak dekat sini. Kalau ada soalan boleh tanya. Uh, Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Yes, Nagesh. Zainal dapat membayar wang pendahuluan. Okey, bagus. Okey, mengikut KRM 1250. Mengikut pelan kewangannya. Sorry. Tetapi Zainal perlu ni tak semestinya ayat yang sama dekat dalam dia punya skema ni. Asalkan ayat awak tu cikgu boleh faham tak ada masalah. Tetapi Zainal perlu mengurangkan perbelanjaan sebenar. Perbelanjaan sebenar untuk mendapatkan baki. Mendapatkan baki RM250. Maksudnya sebab itulah kita kena buat pelan kewangan. Bila kita buat pelan kewangan, jadi kita boleh tengok dekat situ kita boleh tengok apa-apa yang kita perlu kurangkan. Okey, boleh tak ada masalah yang ni. Cikgu buat macam tu je lah, senang sikit. Okey, next soalan B. Okey, soalan B. Sekejap Okey, dah bertambah lah yang masuk. Terima kasih. Call lagi kawan-kawan awak yang mungkin belum masuk. Cikgu harap besok ramai sikit cakap dengan kawan-kawan. Sebab besok Cikgu Siti nak masuk. Jangan biar Cikgu seorang-seorang. Okey, Cikgu Siti tu yang hari tu dia bagi siri 1 dengan siri 3. Dia nak bagi markah. Nak bagi markah. Cikgu pun ada markah tau. Bukan awak je. Okey, so kita tengok soalan B. Lengkapkan jadual 11 di ruang jawapan merujuk jadual 11. Okey. Adakah
berpandukan konsep SMART. Konsep SMART ni awak dah belajar masa tingkatan 4. So siapa-siapa yang mungkin macam apa konsep SMART ni? Awak tengok balik dalam buku teks Okey, so apa itu konsep SMART? SMART. S itu adalah khusus. Okey, jadi awak tengok apa yang khusus? Dia nak beli apa sebenarnya dekat situ? Siapa boleh jawab? Dia nak beli apa ya? Dia nak beli apa? Khusus. Apa dia punya apa? Matlamatnya. Dia nak beli apa? S. Dia mahu membeli. Bagus Nagesh. Mahu membeli sebuah pangsapuri Sebuah pangsapuri. Awak tengok isi ni je. Lepas tu cikgu cakap jangan sampai tak ada markah kan. Dia tanya yang khusus dia apa? Dia nak beli sebuah pangsapuri. Okey. Boleh diukur tak? Macam mana kita nak ukur? Boleh ukur ke tak boleh? Boleh ukur ke tak boleh? Boleh diukur tak? Boleh. Kenapa boleh diukur? Sebab dia ada bagi tahu berapa. Ukuran dia adalah bayaran RM 150,000. Okey, ini bayaran 150,000 dengan membuat pinjaman. Pinjaman bank selama 25 tahun. Maksudnya dia tahu selama 25 tahun dia kena buat pinjaman bank. Okey, kemudian dia kata wang pendahuluan perlu dibayar sebanyak 10%. 10%. Okey, nampak? Senang je dia punya tu kan. Dia SMART tu, S adalah spesifik ataupun khusus. M adalah measurable. Boleh diukur. Maksudnya boleh diukur tu awak tengok balik dekat soalan. Apa benda yang awak boleh tengok. Dia punya biasanya melibatkan duit lah. Berapa yang perlu dia bayar. Okey, kemudian A adalah attainable. Boleh dicapai. Boleh tak dia mencapai? Boleh ke tidak dia mencapai? Dengan gaji yang dia ada tu boleh capai tak awak rasa? Boleh. Bagus Nagesh. Jadi dia boleh dicapai melalui pelan kewangan yang dia bina. Okey. Okey, yang lain belum buat Nagesh dia dah buat. Dia dah tunjuk dah dekat cikgu. Okey, jadi bila kita bincang tu dia tak ada masalah Okey, boleh dilihat melalui pelan kewangan dibina. Okey, pelan kewangan yang dibina. Okey? Ini yang boleh dicapai, attainable. Benda-benda tu semua ada dekat soalan. Alright, seterusnya, adakah bersifat realistik? Yes, kerana Zainal dia ada pendapatan, dia ada gaji dia sendiri. Realistik lah kalau orang tu tak kerja. Okey, contohlah awak pelajar. Tiba-tiba nak beli rumah. Kan tak logik kan? So dekat sini, bersifat realistik. Okey. Kerana Zainal mempunyai pendapatan sendiri. Okey, mempunyai pendapatan sendiri. Okey, awak tengok soal topik ini dia tidak banyak calculation tau. Dia lebih macam perniagaan macam ni tak? Perniagaan dia banyak calculation ke dia banyak macam ni? Tu cikgu tak sure sebab cikgu dulu tak ambil perniagaan. Awak ambil perniagaan kan? Cikgu rasa macam perniagaan sikit-sikit lah ni kot. Betul tak siapa yang ambil perniagaan? Ataupun ada yang ambil ekonomi ke? Kan? Jadi cikgu rasa dia tak banyak sangat calculation. Jadi sebab tu cikgu harap bab ini awak boleh jawablah sekurang-kurangnya kan, jangan langsung kosong tak dapat markah. Okey, jadi tempoh masa dia apa? Tulislah 1 tahun. Okey, 1 tahun untuk
Bayaran pendahuluan dan 25 tahun bayaran ansuran. Okey? Benda ni, table ni, dia cuma nak tengok adakah awak faham cerita dekat atas tu. Awak tengok tak? Soalan dia kan, awak mula-mula tengok lah cikgu panjangnya soalan, tak tahu nak jawab. Tapi bila awak pergi, awak faham kan, pergi satu-satu sebenarnya tak susah pun. Okey? Tengok kita buat. Okey? Dia suruh isi table lah. Table-nya awak kena faham lah. S tadi spesifik, khusus, iaitu dia nak beli pansapuri. M measurable, boleh diukur. Macam mana kita nak ukur? Kita tengok berapa yang dia kena bayar tadi. Harga rumah RM150,000. Pinjaman bank selama 25 tahun dan wang pendahuluan sebanyak 10%. Okey, itu measurable. Okey, kemudian A adalah attainable ataupun boleh dicapai. Macam mana nak capai? Kita tengok pelan kewangan yang dia buat tadi. Okey, dan adakah dia bersifat realistik? Yes, realistik sebab Zainal mempunyai pendapatan sini. Maksudnya dia ada gaji. Realistik lah, dia boleh belilah sebab dia ada gaji kan. Dan berapakah tempoh masa dia? 1 tahun untuk bayaran pendahuluan dan 25 tahun bayaran ansuran. Okey, boleh? Okey tak soalan B? Boleh cikgu. Nanti cikgu pastekan jawapan ni dekat dalam awak punya Telegram Okey, boleh? Bagus Nagesh. Okey, soalan C. Sekiranya Zainal mendapat tawaran kerja lain dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Okey, dia dapat kerja lain. Lepas pula gaji, okey, naik gaji banyak 10%. Ni kan tawaran kerja lain. Gaji pula naik 10%. Apakah kesan terhadap perbelanjaan Zainal? Apa kesan dia? Yang ni sebenarnya apa-apa jawapan yang logik pun bagi cikgu rasa boleh jawab. Awak boleh jawab. Okey? Jadi kalau berdasarkan kita punya cerita ni, okey, kita kena tengok dululah. Dia kata sekarang kenaikan gaji 10%. Okey, kita kira dulu. 10% tu berapa banyak gaji yang dia naik? So 10% akan tambah dengan 3,000 lah. Gaji asal dia 3,000. RM 3,000. Okey, jadi 10% ni bersamaan 10% per 100 darab dengan 3,000. Okey, adalah bernilai ni potong, so bernilai 300. Okey, jadi gaji dia sekarang adalah, so gaji baru sama dengan RM 3,000 tambah RM 300. So gaji dia sekarang bertambah. Jadi apa yang berlaku? So bila gaji dia bertambah, apa yang berlaku? Jumlah simpanan dia akan bertambah dan Zainal dapat menggunakan kenaikan gaji. Ini kena tulis sikit. Dia naik pula. Cikgu sasang. Apabila gaji Zainal bertambah sebanyak 10%, okey, maka jumlah simpanannya akan bertambah akan bertambah dan Zainal dapat menggunakan kenaikan gaji dengan kenaikan gajinya. Kenaikan gajinya dengan membuat bayaran, dengan membuat
bayaran pendahuluan lebih cepat. Pendahuluan dengan lebih cepat. Okey? So ada soalan tak sekarang? Maksudnya dekat sini tak semestinya awak kena ikut ayat dekat dalam buku ni ataupun ayat yang cikgu buat ni. Asalkan ayat tu boleh faham atau apa-apa yang logik dengan kita punya soalan ni, dia akan terima jawapan. So awak jangan risau. Macam ni logik lah, bila gaji dia bertambah 10%, dia akan bertambah dan dia boleh bayar duit pendahuluan tu dengan lebih cepat. Okey, ada soalan tak? Boleh tak? Okey, yang baru masuk cikgu nampak Iwan dah ada. Okey, bagus Nagesh. Okey. Okey, boleh? So, terima kasih yang datang hari ni. Nanti cikgu akan send jawapan yang kita dah bincang tadi dalam grup. Okey, jumpa besok. Terima kasih semua. Okey, awak punya homework soalan 1.13. Nanti cikgu send. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Senang, Nagesh. Okey, bye.